واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi izin kepada kita untuk terus bernafas dalam iman dan juga Islam, antara dua nikmat yang besar dalam kehidupan kita. Dan inilah perkara yang perlu kita lafazkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tanpanya kita tiada apa-apa pun di dunia. Sebab itulah bukan sahaja jasad kita hidup, maka hati kita juga perlu hidup. Kerana ada orang sebahagiannya jasadnya hidup tapi hatinya mati. Kalau ini yang terjadi pada manusia, maka tiada ertinya kehidupan kita. Sebab itu penting untuk kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Yang dikasihi seluruh hajatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para siap, pakar media. Ni TV apa ni? Seluruh mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah sebut, kun aliman, jadilah orang yang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, au muta'alliman, ataupun jadilah orang yang belajar, menuntut ilmu. Tak boleh juga au mustami'an, ataupun orang yang mendengar akan ilmu. Sukar juga ada urusan au muhibban, ataupun orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima, iaitu yang tidak ada apa-apa pun rasa dalam hati dia, tak ada ilmu. Sedangkan ilmu itu nur, cahaya yang menerangi dalam kehidupan kita. Perumpamaannya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, bila kita dalam kegelapan, manusia ni takut tak ada apa yang dia tak tahu. Kalau dalam surau ni gelap kan? Gelap. Tak pernah pun mari surau ni gelap. Masuk pintu tak gelap. Meraba semua tak tahu. Biasa dia takut. Ada apa kat dalam? Dia takut. Takutlah kan? Ada tak takut ke? Sebab kita, iyalah, hak surau kita tak takut lah. Main surau orang lain, orang kampung kan? Gelap, memang gelap habis. Kita, surau ni hidup ke tidak? Naik pula bau kemenyan malam-malam. Kadang-kadang kita takut. Sebab manusia tu biasa, dia takut dengan apa dia tak tahu. Tapi dia akan berani bila dia tahu. Dia akan berani bila dia tahu. Lagi-lagi bila dalam kegelapan tu disuluh dengan cahaya, sudah pasti dia mendapat rasa keberanian dan keyakinan. Sebab itu ilmu itu penting. Dan ilmu itu umpamanya seperti cahaya yang akan menerangi manusia dalam kegelapan. Sebab itu penting. Kita ni, kita doa lah. Semoga Allah SWT istiqamah kita kan. Kalau nak jadi orang alim bukan senang. Payah, kena korban. Tidur, itu pun payah kita nak korban. 3-4 jam je tidur sehari. Dr. Zakir Naik, saya pernah berforum dengan anak buah beliau, menti. Dr. Zakir Naik mentor, menti dia anak buah. Dr. Firdaus Wong. Ketika mana dia pergi sebagai menti Dr. Zakir Naik dalam bab dialog hubungan antara agama ni kan. Dia sebut, Dr. Zakir Naik sharing dalam kuliah dia kata, saya tidur sehari 3 jam saja. Dia kata, 3 jam saja. Saya tidur lebih, saya rasa bersalah. Sebab kat dunia kat luar tu sangat teruk dan sangat membahaya. Yang memerlukan kudrat kita untuk keluar. Dan tidak perlunya kita tidur terlalu panjang. Ni dah sampai tahap kefahaman yang tinggi. Nak jadi orang yang alim kan senang lah. Bukan senang. Tak boleh jadi orang yang muta'alim, orang yang belajar. Kena jadi orang belajar. Tak boleh juga orang mendengar. Payah juga. Cukup muhibban, yang mencintai. Apa dia? Ni buat video. Kadang-kadang kita tak mampu kan, kadang-kadang kita nak pergi kuliah ataupun nak pergi balik kampung kan. Sebersalah kita tinggal kuliah. Duk habis maghrib, isyak atau habis maghrib nak keluar tu sebersalah.
Mungkin kita ada urusan lepas tu yang penting, kita ambil duit RM5, kita bagi. Dan tabung, niat mungkin tabung kuliah ke, kita bagi. Muhibban. Orang yang mencintai. Lorongkan hati kita. Dan anak-anak kita biar ajar. Cinta. Orang yang berilmu. Sebab itulah pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan kitab pengajian kita yang juga dalam sisi ilmu yang penting dalam bab muamalat harta, khususnya dalam bab pusaka. Sebelum saya melanjutkan bicara, tanya apa khabar, semua sihat ke? Alhamdulillah. Harapnya semua dalam keadaan sihat. Hak kita nak jaga kesihatan ni. Macam-macam datang sekarang. Covid datang balik. Macam-macam. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-40. Betul? 41? Betul-betul. 41. Soalan 35 ke 36? 36 lah. Okey. 41 soalan yang ke-36. Kalau soalan yang ke-35 kita bicarakan tentang bagaimana jika semasa pembahagian sama rata ada salah seorang waris dia tak setuju dengan kaedah sama rata. Dia nak bahagian faraidnya lah. Dalam kurang lebihnya bahasanya. Jadi bagaimana keadaan tu? Jadi kalau dia nak bahagian faraidnya, maka kita bagilah. Kalau ada 7 orang, adik-beradik, bincang, musyawarah. Semua dah okey dah. Clear semua. Tiba-tiba seorang angkat tangan. Saya tak setuju. Ataupun dia senyap je. Orang tua kata dah. Itu idak, ini idak. Perangai ni pun ada. Biasanya ramai perangai macam ni lah. Jadi macam mana? Kemungkinan dia nak bahagian faraidnya. Jadi keadaan begitu macam mana? Maka kita berikan bahagian faraidnya untuk anak yang ke-7 itu. Adapun 6 yang lain kita bagi secara sama rata. Itu maksud soalan. Jadi kita masuk soalan yang ke-36. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daran am ya rabbal alamin. Soalan yang ke-36 pada muka surat 41. Apakah maksud takharruj? Takharruj. Jawapannya, takharruj bermaksud melepaskan hak ataupun menarik diri daripada menerima pusaka. Sama ada sebahagian atau kesemuanya. Sama ada dengan sukarela atau dengan balasan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, iaitu pemberi dan penerima. Okey ya. Kita dah baca ni. Kita baca sekali lagi. Melepaskan hak ataupun menarik diri. Contoh sepatutnya dia dapat 20,000. Kan? Dapat 20,000. Jadi dia tak nak. 20,000 tu dia bagi terus 20,000. Sama ada kepada anak saudara dia yang anak yatim ke, ataupun kepada adik-beradik lain ke, berkemungkinan dia banyak harta lah, dia pun tak nak. Lepas tu had si mati pun tinggal tak banyak sangat, 50,000 contohnya. Dia ni berjuta orangnya. Jadi dia tak kisah sangat. Jadi dia kata had 10,000 aku ni aku lepaslah ke siapa-siapa nak. Itu pertama lah. Melepaskan hak. Ataupun menarik diri daripada menerima pusaka. Selain daripada lepas hak, dia menarik diri daripada menerima pusaka. Dalam erti kata yang lain, aku tak naklah harta pusaka ni. Atas koma lah dia kata. Nak agih macam mana, aku tak kisah. Aku redha. Jadi lepas. Jadi adik-beradik bincang lah. Kalau dia dah lafaz gitu, contoh kan, ada 8 adik-beradik, mungkin ayahnya dah meninggal minggu lepas. Jadi minggu ni, adik-beradik jumpa pakat musyawarah di rumah arwah. Bila rumah arwah, kemungkinan contohnya pada malam tu, ada abangnya tak sempat datang. Ada urusan penting. Dan dia pun nelpon, dia kata, dia khabar, dia kata, aku nak khabar lah sebelum hampa bincang ni, aku dah fikir dah baik-baik, aku tarik diri daripada menerima pusaka ni. Jadi kau bincang lah elok-elok, sama macam mana, nak agihnya atas koma lah. Aku tak kisah, aku redha insya-Allah. Jadi semua adik-beradik tahu dah lepas macam tu, jadi lepas bahagian dia. Itu pertama. Itu diistilah sebagai takharruj. Sama ada sebahagian atau kesemuanya. Boleh jadi dia lepas tu sepatutnya dapat 10,000. Dia lepaskan 5,000 je. Dia nak 5,000 cukup, dia kata. Hal 5,000 ni aku bagi. Atas hampa lah, atas koma lah macam mana nak bedaknya. Nak agihnya macam mana. Aku ambil 5,000 sebahagian. Ataupun kesemuanya. Sama ada dengan sukarela. Secara sukarela dia,
atau dengan balasan yang dipersetujui. Had ni kena faham juga ni. Kerana harta kita ni, ada harta yang tak alih. Betul tak? Tanah, ada estate lah, ada sawit lah, ada getah lah, lagi ada kereta, ada motor, ada 4x4, macam-macam. Harta manusia ni lah. Jadi, dia pun kadang-kadang bila nak tukar harta dia, kan? Dia nak ambil sebahagian sahaja ataupun dengan balasan pertukaran. Dia khabar, aku kenal benar ke 4x4 tu. Contohnya kan. Kenal benar dia kata. 4x4 tu kalau jual second hand 30,000 contohnya kan. 30,000. Harta yang lain sepatutnya dia dapat banyak lah. 80,000, 70,000 apa semua kan. Sepatutnya dapat jumlah itu. Tapi dia kata adik-beradik lain aku tak kisahlah. Duit tunai kau mau ambil lah. Had tanah kau mau ambil lah. Tapi aku ni kalau boleh aku ambil had ni je. 4x4 ni je. Aku nak guna untuk kebun aku. Dia khabar gitu. Jadi dia ambil sebagai pertukaran dengan balasan yang dipersetujui, iaitu apa, semua adik-beradik semua okey. Apa ambil lah 4x4 ni, tak kisah pun. Jadi dia pun ambil, hal lain tu dia tak nak. Hal ni pun boleh disebagaikan takhar, kerana asal keadaan dia patut dapat 80,000. Tapi dia sebut tak apa, hal ni tak nak, aku ambil 4x4 je. 4x4 dia khabar gitu. Jadi mungkin atas sentimen hubungan dia dengan mak ayah dia selalu buat kebun ke, dia sayang kereta tu ke, ada faktor-faktornya, dia kata hal lain tak apa, hal ni je. Jadi istilah sebagai kharuj, iaitu melepaskan juga sebahagian, dia ambil hal ni je sebagai balasan kepada wang tunai yang lebih besar, tapi dia ambil kereta je. Iaitu oleh kedua-dua pihak, iaitu pemberi dan penerima. Kita baca contoh sikit. Nanti kalau nak tanya soalan, boleh tanya. Kadang-kadang bukan apa, soalan ni tak tahu, saya sebut tak tahu. Kalau tahu, kita khabar lah mana tahu. Kadang-kadang setengah orang dalam bab faraid ni, kita terang 30 minit, nampak faham. Tapi kadang-kadang, bila tanya soalan, 1 minit je. Had tu lagi faham daripada 30. Biasa gitu. Bukan kata tuan-tuannya, semua kebiasaannya gitu. Sebab kadang-kadang had soalan tu dekat dengan kita. Jadi kita ingat. Jadi mudah nanti kita nak faham insya-Allah. Contoh kesnya. Ni contoh kes. Daripada soalan tadi kita ambil contoh. Nanti saya buat lakaran sikit tuan-tuan. Jangan risau. Kita lukis sikit. Dia sebut-sebut ni faham. Dia orang sekarang ni suka lukis. Lukis baru nampak faham lagi. Contoh kes, Ahmad, Ali dan Abu adalah adik-beradik kandung dan mewarisi harta peninggalan arwah ayahnya, iaitu sebuah rumah yang bernilai 50,000. Ni macam 3 Abdul je ni. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Ada kata sebuah rumah, usang contohnya, 50,000. Oleh kerana Ahmad merasakan bahawa Ali dan Abu lebih memerlukan rumah tersebut, maka dilepaskan haknya ke atas rumah tersebut tanpa sebarang balasan. Maka rumah tersebut secara langsung hanya dibahagikan kepada 2 beradik yang tinggal, iaitu Ali dan juga Abu. Jadi kita faham, ada 3 adik-beradik. Ahmad ni mungkin ada rezeki yang lebih sikit. Dia kata, aku tak perlukan rumah. 2 rumah ni aku bagi Ahmad dengan Abu je ni. Ali dengan Abu je aku bagi ni. Jadi hampa pandai-pandai lah bincang, aku tak kisah. Jadi dia lepaskan bahagian dia, bagi kepada adik-beradik yang lain, laki yang lain. Jadi inilah disebut sebagai takharruj, iaitu melepaskan bahagiannya. Ataupun, apa tadi? Menarik diri daripada menerima bahagian pusaka. Okey ya, saya lukis sikit supaya kita nampak, faham lebih jelas. Insya-Allah. Ini ada tak? Insya-Allah. Warna nampak. Tadi kita sebut apa? Takharruj. Iaitu melepaskan bahagian kita kan. Takharruj daripada perkataan kharaja, iaitu keluar. Tapi dalam istilah kita sebut melepaskan, mengeluarkan bahagian.
So kalau kita lihat tuan-tuan yang dimuliakan, kita ada faraid, betul tak? Yang hukum yang kita belajar sekarang hukum faraid. Ni faraid. Biasa tak kita dengar faraid lawan dengan apa? Sama rata. Betul tak? Pernah tak kita dengar hal ni? Selalu kan kita dengar kata, Ustaz, soal biasa. Kalau macam mana, sama rata ke faraid? Boleh tak sama rata? Sebab nak buat faraid, biasa kita kan, kita faham gitu. Jadi hari ini kita akan lihat macam mana kedudukan sama rata di dalam konteks faraid. Adakah benar dia ni versus ni berlawanan, bertentangan? Jadi selalu juga orang tanya soalan ni, betul ke dia berlawanan dan bertentangan? Jadi kita lihat. Sebenarnya, kalau kita lebih memahaminya, faraid adalah satu ilmu yang besar. Bila seseorang mati, meninggal dunia, maka selepasnya diurus akan mereka itu faraid. Dalam faraid, antara ilmu yang ada adalah yang kita belajar hari ini. Iaitu apa dia? Takharruj. Iaitu melepaskan bahagian. Melepas. Ini bahagian dia. Takharruj. Jadi kita belajar maksud takharruj itu apa? Ada dua. Iaitu menarik diri daripada menerima pusaka ataupun melepaskan diri daripada melepas atau menarik diri ataupun melepaskan bahagian kita. Okey. Contohnya, sepatutnya dia dapat harta dalam 50,000. Sepatutnya dapat 50,000. Bila masuk dalam konteks takharruj, iaitu salah satu daripada ilmu di bawah faraid, maka kita sebut dia nak melepaskan bahagian dia. Jadi boleh jadi dia lepaskan 20,000, dia dapat 30,000 saja. Ataupun dia menarik diri terus. Iaitu dia tidak menerima 50,000 ni. Jadi dia tak dapat apa-apa. Dia bagi kepada orang lain. Okey. Jadi bila masuk ini, kita fahamlah bahawa yang sama rata itu adalah di bawah konsep takharruj. Yang dimaksudkan sama rata tu, ini kan sama rata ni adalah di bawah konsep takharruj. Dan sama rata itu di bawah ilmu faraid. Bukan sebaris dengan ilmu faraid. Jadi kita akan lihat. Kalau kita belajar sebelum ni, kalau lihat soalan sebelum tu kan. Soalan apa tadi? Dia tentang yang muka surat sebelum tu. Kalau lihat soalan ke-34 tu, bolehkah dia tanya harta pusaka diberikan sama rata antara ahli waris? Dia kata boleh dengan syarat. Lepas tu dia ada bagikan 4 syarat tu kan. Pertama kena buat sekian, baru boleh diberi secara sama rata. Jadi soalannya orang tanya pada kita. Biasa, Ustaz dia kata, kalau tak nak faraid nak sama rata boleh ke? Nak gitu kan? Jadi boleh bersyarat. Kerana sama rata itu juga di bawah ilmu faraid. Di bawah ilmu faraid. Jadi sebab tu kalau kita lihat, jadi kalau kita nak pergi ke sama rata terus, pergi kena lalu ilmu faraid. Kerana kita nak ajar, bukan saja waris-waris kita, zuriat kita, bahawa faraid adalah ilmu Allah yang adil. Jangan diajar faraid lawan sama rata. Faraid sama rata. Bila ajar macam tu, dia mau bekas lama, akhirnya bertentangan seolah-olah mengatakan faraid tak adil. Itu bahaya tu. Bahaya. Ini kan adil kan? Sekarang ni pemikiran yang pelik-pelik, yang mengatakan bahawa liberal, yang mengatakan bahawa perempuan tak dapat keadilan yang sempurna bila pembahagian pusaka. Ini bahaya. Bila sebut dan kata faraid tak adil. Sedangkan ini hukum Allah. Ini hukum Allah. Jadi, hukum Allah tu dah sempurna. Manusia itu nak ngurus tu. Jadi kita sebut gini. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau nak pergi juga sama rata, boleh tak? Boleh. Kita bagi 4 syarat tu. Ada syarat dia kan? Pertama apa? Pertama, kalau kita daripada faraid nak bagi sama rata, mesti tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Yang kedua, tiada waris. Tiada waris tertinggal dalam musyawarah, dalam syura lah. Pertama, tak ada paksaan. Kalau biasa kita kalau arwah meninggal, 3 hari lepas tu kita jumpa, betul tak?
Biasa yang chair mesyuarat tu siapa? Abang sulung, kakak sulung. Bila kita mengendalikan musyawarah, setengahnya sikap dia nak cepat. Kadang-kadang dia menafikan hak orang nak bersuara. Jadi dia diktator jadinya. Dia kata, aku dah bincang dah. Sebelum arwah ayah meninggal, seminggu sebelum aku dah balik kampung. Koma tak balik? Dia kabur. Koma tak balik lagi? Aku dah balik. Ayah dah kabur sekian. Jadi daripada apa yang dibincangkan tu, aku nak bagi tahu sini. Sekian abang dapat sini. Dia dah beda siap dah. Hak ni bahaya. Sebab itulah bila dalam musyawarah baik-baik. Antaranya mesti ada rahmat, mesti ada kasih sayang, mesti saling memahami. Ni bila ni. Jadi tiada paksaan. Yang kedua, tiada ahli waris tertinggal. Tiada waris dalam syura. Tiada ahli waris yang tertinggal. Kena libatkan semua ahli waris. Kalau tak dapat, tak apa. Maklum, dan boleh ada Google Meet dan semua tu kan. Online sekarang. Jangan ada ahli waris yang tertinggal. Yang ketiga apa tadi? Merugikan atau mengurangkan bagi anak yatim. Jadi anak yatim ataupun apa? Kalau mukallaf, OKU, ini anak yatim mukallaf lah kan. Ataupun yang lain-lain. Kalau kita lihat anak yatim, dema ni adalah kelompok yang paling orang kata apa? Paling dalam keadaan yang ketika ayah dia meninggal, dia malah paling sedih. Dan biasa dalam berharta dia tak masuk campur. Lagi-lagi anak yatim, anak kecil. Anak yang kecil. Ataupun OKU yang tiada kurang upaya pada mereka. Sama ada pada mental ataupun fizikal dia. Anak-anak ni, mereka ini layak secara terus untuk mendapat bahagian faraid. Faraid mereka. Lagi-lagi yang tidak mukallaf lagi. Anak yatim ni kalau tidak mukallaf, maka tak boleh bawa bincang tentang faraid. Mereka ni layak terus mendapat bahagian faraid. Tak boleh disamaratakan. Begitu juga OKU anak lelaki. Dia mukallaf tak? Dia boleh berfikir tak? Tak boleh. Tak? Dia macam akil tak? Orang yang berakal tak? Dia tidak berakal sempurna. Jadi bila jadi gitu, boleh tak ahli waris bincang, akhirnya sama rata juga bahagian hak OKU ni? Boleh tak? Tak boleh. Sebab mereka ni mendapat bahagian faraid. Kalau ada 7 adik-beradik, seorang OKU, maka dia mendapat bahagian faraid dia 6 orang yang sama rata yang lain. Gitu. Dan yang terakhir 4, Memahami konsep kebahagiaan itu. okey, memahami konsep faraid itu sendiri. Hak ni lah yang paling penting sekali. Kalau daripada kita faraid nak bagi sama rata, hak ni penting. Apa dia? Iaitu mestilah setiap orang itu mengetahui bahagiannya terlebih dahulu. Barulah masuk kepada sama rata. Takharruj. Contoh kita ada ibu, bapa, anak laki, anak perempuan, isteri contohnya kan. Kita bedak-bedak, tengok contoh isteri dapat 10,000, mak dapat 15,000, ayah dapat 15,000, anak laki contoh 18,000, anak perempuan 9,000 contohnya kan. Seorang laki, seorang perempuan. Contohlah, ni contoh. Kalau dibuat kiraan faraidnya, isteri akan dapat 10,000. Ibu dapat 15, bapa dapat 15, anak laki dapat 18, anak perempuan dapat 9,000. Ni contohlah saya kira. Ribu contoh. Jadi, bila kita daripada faraid nak pergi sama rata, ni malam ni tengah bincang ni. Malam ni tengah bincang untuk pengagihannya. Jadi, sebelum pergi ke sama rata, hendaklah setiap ahli waris mengetahui terlebih dahulu jumlah faraid mereka. Barulah boleh masuk sama rata. Jadi kita perhati 10, 15, 18, 9. Bila sama rata, kita total semua, contohlah setiap seorang akan dapat 12,000 contohnya kan. Setiap seorang akan dapat 12 ke 13,000 lah setiap seorang akan dapat 13,000. Barulah sama rata. Boleh tak? Boleh. Syaratnya mestilah semua tu tahu dulu bahagian dia. Sebab apa? Maka ulama menggariskan dawabit ni, ketetapan ni sebab apa? Bagi menghormati hukum Allah. Sebelum kita masuk kepada hukum manusia. Itu kita kena faham. Bukan nak meraihkan, tapi menghormati hukum Allah. Kamu nak keluar daripada faraid ini, hukum Allah atau tak? Kita nak keluar daripada hukum Allah, masuk pada hukum manusia, bersifat sama rata. Jadi kita kena ajar masyarakat kita dan juga ahli waris kita menghormati hukum Allah. Dengan apa dia? Tak ada paksa, tiada ahli waris yang dalam mesyuarah tu pastikan semua ada. Hai orang kurang upaya ni jangan direndahkan jumlah mereka ataupun kuasa dan peranan mereka.
Lepas tu bahagian faraid yang hukum Allah ni kena yakin bahawa dia adil dan ini pembahagiannya kena jelas. Barulah semua dapat, semua ni dijelaskan baru kita masuk sama rata. Hak tu. Jadi sebab apa? Jangan ada masuk salah faham, unsur-unsur yang tak baik apa dia? Hukum Allah tak adil. Ini bahaya. Hak ni bahaya. Jadi inilah bila sebut tentang takharuj dia melepaskan bahagian dia. Ada soalan? Soalan. Clear? Kalau misalnya Ustaz dah, tak payah kita untuk rakyat tak payah kita terus kata semua setuju. Tak payah berair-berair lah kira dalam kata. Boleh ke Ustaz? Atau kena jelaskan juga hak rakyat. Okey. Soalan ni semua orang nak tanya. Boleh nak terus sama rata. Seperti mana saya sebut, hak ni dalam ahkam dalam kitab dalam maqalah al-adliyah. Jadi ulama kontemporer sebut bahawa dawabit ini wajib diikuti. Lagi-lagi dalam konteks kontemporer sekarang. Kalau ulama zaman para sahabat, mereka yakin bahawa hukum Allah tu adil. Keyakinan tu ada. Tapi masyarakat kita kalau tidak dididik bahawa hukum Allah adalah hukum yang adil, jadi sampai generasi yang 10-20 tahun akan datang, kemungkinan dia akan tidak menolak terus hukum Allah ni. Secara jelas dan berani. Jadi jangan diajar. Jadi macam mana? Soalan tadi tu boleh tak? Boleh. Daripada faraid terus ke sama rata boleh tak? Boleh. Tapi lalu ni juga faraid. Sebenarnya 4 syarat ni tak susah pun. Bila kita mesyuarah, jangan ada paksa. Pastikan semua ahli waris ada. Anak yatim, hak ni 3 ni clear dah. Biasa malam tu kita mesyuarah, clear dah, tak ada apa-apa dah. Rasa insya-Allah tak ada apa-apa. Hak biasa kita mesyuarah ni, sebab tu saya cadang. Kalau ini saya selalu sebut, bila kalau dia mati Isnin, malam tu jangan bincang apa-apa lagi. Urus keluarga, urus emosi keluarga. Malam kedua, kalau meninggal tu kan, waktu ini, waktu meraihkan ahli keluarga yang mari orang nak main ziarah semua ni kan. Malam ketiga tu bincang. Sebab kalau kerajaan dia ada cuti apa? Cuti. Dia cuti berapa? 3 hari ke? 5 hari ke? Seingat saya ada cuti. Dah ada cuti. Biasa orang kerajaan dia akan ambil cuti yang kalau mak ayah dia meninggal tu kan. Seminggu. Lepas tu dia sambunglah cuti dia. Okay, itu orang kerajaan. Kalau orang swasta ke, kerja sendiri ke, itu tak ada masalah sangat. Jadi kalau tempoh seminggu tu adalah tempoh yang sangat penting. Jadi bila hari ketiga meninggal tu, sebaiknya buat khutbah. Khutbah apa? Khutbah faraid. Khutbah pusaka. Khutbah ni bukan pakai mimbar ni. Hak ni nak katuk seorang tu. Tak. Hak ni khutbah ni maksudnya khutbah ni ucapan. Ringkasan peringatan. Boleh juga lah orang sebut tazkirah. Tapi sedapnya sebut khutbah lah. Pesanan. Jadi jangan jemput orang keluarga sendiri. Jemput orang luar. Kalau jemput keluarga sendiri, keluarga tahu perangai dia. Ni hak dia bagi khutbah lebih kurang aku perangai dia ni. Hantu juga dia ni. Lebih kurang nanti. Dia ni lebih. Dia kalau dia olah-olah mesti nak pergi. Ujungnya pusing kena ke dia juga. Jadi ahli keluarga dia tengok, dia lebih kurang aku je. Jadi dia duduk tepi, dia gulung-gulung rokok, dia hisap. Dia kata tak malas nak dengar je kata. Jemput orang luar. Bagi tazkirah ataupun khutbah pasal pusaka. Kat situ, hari yang ketiga tu, pengalaman saya, semua orang ni akan dengar. Semua orang ni akan terima. Semua orang ni akan buka telinga untuk menerima semua apa yang kita nak beri. InsyaAllah orang biasa tanya, tak membangkang. Itu saya sebut, biasa kalau kita 3 hari pertama semua macam tu je. Sebab semua sekarang, macam mana nak beri kebaikan kepada arwah si mati. Semua waktu tu tengah fikir. Kalau saya sendiri terdekat mak mentua meninggal, semua pada waktu tu, semua kita fikir macam mana nak bagi kebaikan pada arwah. Jadi bila hari ketiga semua macam tu. Lepas sebulan, lepas sebulan, dia jeling ustaz tu macam tu. Dia tengok, ada nak tanya macam. Sebab mood tu dah sebulan tu, ada lagi mood tapi dah ada 50-50. Kalau dah setahun, macam tu je dia kata. Ustaz dia kata. Betul ke kalau dia handai. Pengalaman saya gitu. Ada berani sikit. Betul. Memang adik-beradik sesama. Kadang-kadang kita duduk kita terang kan. Adik-beradik gaduh depan kita.
Adik-beradik kata, ni betul depan mata saya. Kata, kamu nak nuduh aku ke? Kamu nak nuduh aku ke? Dah, tak ada. Bukan saya, hak ni adik-beradik sama dia pun. Tuduh, menuduh. Dia jadi gitu. Jadi sebab tu hak ni sebaiknya berlaku dekat awal-awal tu. 3 ke 5 hari. Seminggu dah, tempoh seminggu tu. Sebab stigma kita sebut kan. Ui, kamu dah bincang tanah merah lagi ni. Tanah kubur merah lagi. Kamu dah bincang faraid dah. Dah simpan faraid dah. Tamak sungguh. Kita dah dengar macam tu. Kita tak apalah kita. Macam tu lah. Kita selalu gitu. Bulan Syah. Ha? Bulan dah lebih baru boleh. Ah, Lepas 2-3 hari tu. Kita tadi. Tanah merah lagi. Berapa dah saya pun nak kata. Itu yang stigma yang bahaya. Yang perlu kita hindari. Sebab kalau pengalaman ni orang jemput pergi ke rumah. Orang jemput pergi ke rumah bagi taklimat khutbah pasal pusaka ni kan. Orang jemput. Jadi pengalaman kita tahu had seminggu ni macam mana, had sebulan ni macam mana. Pattern ni semua lain-lain. Seminggu ni percayalah, semua orang nak buat kebaikan pada arwah. Seminggu ni. Semua bersedih dan semua tak kisah macam mana, tapi semua macam mana ustaz? Tanya lagi ustaz, kalau ada jumlah ni emas ni 5,000 ustaz. Kalau kami semua sepakat nak wakaf atas nama arwah, duit ni, emas ni atas nama arwah, boleh ustaz? Saya pun okey boleh. Mai lepas sebulan, lain dah. Betul. Dia kata, mana 5,000 hak emas tu? Kakak dah beli dah. Dia lain dah. Lain-lain. Sebab tu biasa kita bagi penerangan. Sebenarnya bukan kita nak agih dalam seminggu tu, tidak. Mana tak sempat pun. Tak sempat. Nanti jiran pula tengok apa bunyi-bunyi gedegang dah agih angkut barang semua kan. Pelik. Tapi nak sebut biar permulaan itu dibincangkan. Pertamanya apa? Urusan jenazah. Kedua hutang-hutang tu. Hutang-hutang tu. Nak sebut bincang tu, hutang-hutang tu selesai dulu. Hutang apa? Hutang hajinya ke? Hutang zakatnya ke? Hutang fidyahnya ke? Puasanya? Hutang apa? Kafarahnya ke? Nazarnya ke? Hak ni hutang-hutang ni. Kena selesai dulu. Jadi hak tu paling penting. Jadi kalau sebut tu, selesai dah hak ni. Dalam bab faraid ke? Boleh selesai faraid dalam seminggu. Tapi hal-hal yang kecil dan remeh. Apa dia? Ni, kain, baju, telekung arwah, songkoknya, hak yang bukan jumlah yang terlalu besar. Yang boleh diagih. Tapi kalau tanah itu kemudian tak apa. Kalau kereta, hak tu kemudian tak apa. Tapi hal-hal yang remeh-remeh ni, periuk dia, tembaga dia, yang boleh bawa bincang. Agih hak tu. Faham tak? Jadi jangan kita nampak kompleks nak agih tanah pada seminggu pertama tu, tidak. Yang paling wajib adalah hutang. Sebab dalam tempoh seminggu, ramai orang main ziarah. Ingat ya, 3 hari lah pertama. 2 hari pertama tu orang ramai main ziarah. Khususnya di kalangan keluarga. Main ziarah. Waktu ni macam-macam kita dengar khabar. Antaranya hutang arwah lah. Antaranya pesanan arwah lah. Adalah kebaikan-kebaikan arwah buat. Ada mungkin kekurangan hutang yang ditinggalkan. Waktu ni lah, 2-3 hari mari. Sebab tu selesai. Faham Okey, ada soalan? Line clear? Line clear, okey lah tu. Macam mana? Orang? Okey. Ni arwahnya. Betul. Soalan tu betul juga. Ada tak kalau orang mari nak bayar hutang tu pada arwah si mati? Ada tak? Ni jarang. Ni kita pencil. Dia kata mati dah orang ni, selamat aku, dia kata. Dia macam ni. Dia selamat aku hutang tu. Terima. Sebab hutang tetap hutang. Dengan manusia, hutang tetap hutang. Walaupun dah mati. Jadi bayar pada siapa? Waris. Bayar pada waris. Itu waris yang betul ataupun hutang dia betul. Jadi kena buat faraid. Contohlah hutangnya 10,000. Ambil 10,000. Ahli waris ambil 10,000.
kalau seminggu pertama kita simpan dulu lah. Kita tak ada nak mungkin ambil 10,000 tu dia selesaikan hutang kan. Biasa ahli waris ambil simpan dulu. Jadi kalau ada hutang lain kot, orang ambil simpan dulu. Ada. Antaranya kaedah ini yang tak saya tak nampak direct, indirect. Contohnya barang dia beli. Macam ada seorang arwah tu dia buat jualan produk, ada produk apa cuka tu lah. So dia buat dia jual, dia kata hantar barang dulu, nanti bayar untung kemudian. Kan ada jualan macam tu kan. Jadi orang tu dah distribute, dah agih semua dia punya produk cuka dia tu dah agih. Tapi untung tak dapat lagi. Tengok orang yang jual ni mati. Jadi dia punya ejen-ejen dia ni bila matinya adalah untung dia. Kena bagilah balik, betul tak? Untung tu lah dia kena bagi pada waris. Ni ada kes ni. Dalam bab jualan lah, perniagaan. Perniagaan tu kan. Ni kita kan ada produk kita kan. Kita produk kita tu, kita jual. Tak apa, jual dulu. Untung nanti. Bayar nanti. Kalau setengahnya ada gitu. Jadi hak untung tu, bila kita dah mati, untung tu kena bayar tak? Wajib kena bayar. Wajib kena bayar juga. Dan kes itu. Okey ha? Okey, kalau okey, contohlah sebut kan bila okey, contoh lelaki 18,000. Hak ni semua. Jadi semua 1 2 3 4 5 waris ni lah. Seorang tak setuju. 18,000 lah biasa tak setuju. Untuk disamaratakan. Hak ni tak setuju. Jadi macam mana? Okey, kalau dia tak setuju, hak dia nak bahagian dia, silakan. Dia boleh ambil 18,000. Sebab tu Nabi SAW sebut, Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah beri orang itu akan haknya. Maksud hak dia. Tanggungjawab nombor dua. Besok perempuan petikai kan. Ada abang sulung. Kamu nak balik kampung pun jarang. Balik kampung jarang. Arwah ayah ni aku jaga. Kamu ni setahun 2-3 kali balik. Itu pun ambil rambutan. Durian. 2-3 musim buah dia balik. Saya sebut ni pengalaman. Biasa orang. Yang betul pun. Balik ambil rambutan. Buah dalam group family, durian dah luruh. Mari. Mari. Tunggu ni. Mari contohnya kan. Kamu ambil. Jadi, hak tu lain. Hak ni kita sebut hak. Tanggungjawab nombor 2. Walaupun kita tak puas hati, tapi tetap. Walaupun 10 tahun tak jumpa arwah, bila tuntut hak, dia berhak lah. Tapi hak tanggungjawab itu dia dengan Allah. Tahulah Allah. Yang lain, macam mana? Walaupun penagih dadah ke apa ke kan, itu hak dia. Tetap hak. Dan kita waktu nak bagi tu, pandai-pandai kita lah. Kalau 15,000 kan kita contohnya, bapa ni pentadbir kan. Pentadbir yang bagi masuk duit dalam dia dulu, baru dia bedak. Jadi, sebelum bagi duit tu, tazkirah lah dulu. Itu biasalah. Kata sebelum bagi kan, aku nak bagi ni 15,000 pada anak lelaki ni, arwah ni kan. Bagi. Marilah datang rumah dulu. Sembang dulu. Taruhlah rapat-rapat. Macam tu lah, contoh. Ini bagi tips, bagi nasihat, bagi jadi orang pentadbir ni. Jadi macam mana? Yang lain macam mana? Yang lain boleh lah sama rata. 9,000, 15, 30, 40, 49, 50. Kalau bahagi 4 tu dalam seorang lah. Contohlah setiap seorang tu 12 kan. 12,000 setiap seorang kan. Ni dapat 12. Boleh tak? Boleh. 12, 18. Boleh tak? Boleh. Jangan marah dia. Biasanya orang marah tapi jangan marah. Biasa orang marah saja. Gitu. Bab tanggungjawab itu kaedah manusia mengolah. Ingat ya. Bab tanggungjawab tu kaedah manusia mengolah. Kalau 2 tak setuju, 3 ni. Sebab tu jangan bagi merebak. Kalau seorang tak setuju, dia merebak ke seorang. Aku nak juga. Dia merebak. Biasa gitulah. Sebab macam ni lah, kita faraid je. Itu je lah. Kalau lelaki. Okay, ada soalan ni? Sebab tu lelaki kena, selain daripada kita belajar ni, kita belajar kat tanggungjawab. Ya, tanggungjawab, keberkatan. Kadang-kadang 18,000 ni sat je habis. Lagi-lagi dapat pada tangan yang boros.
Percayalah. Lagi-lagi kalau kita dapat, kita nak ambil hak kita, ambil. Allah bagi tak? Allah bagi. Bagilah. Tapi tanggungjawab kita, kita lepas terus. Sat je. Accident. Masuk hospital. Habis terus. Operation habis terus. Sat kan? Allah tarik. Sebab Allah Maha Adil. Bila Allah tahu hamba dia, setiap perkara yang berlaku adalah ujian kepada kita. Sama ada dapat nikmat, apa dapat musibah, ujian pada kita. Jadi Allah tahu bila seseorang tu diuji, tahulah Allah mengatur ujian seterusnya. Untuk kembalikan. Kerana bila Allah sayang, Allah akan kembalikan. Tapi ada orang dapat duit, berpuluh ribu, lesap terus hilang. Itu juga ujian pada dia. Untuk dilekakan sehingga dia lupa pada Allah. Itu istidraj. Macam Fir'aun. Duit ada, sakit pun tak pernah, ada pangkat, ada kuasa, sudahnya hanyut terus. Ini istidraj. Jadi kita kena tahu, bila Allah nak tarik duit ni, sat saja. Kadang-kadang kita tak ada apa-apa, dapat sejuta kan, dapat juta. Tiba-tiba fraud. Sebab guarantor kan, kita jadi guarantor, ada orang tak bayar, kita kena. Hilang terus duit. Bahkan lagi rugi lagi. Jadi guys, dia benda tu tak sampai sehari boleh jadi. Contoh satu kes yang betul-betul jadi. Hal ni betul jadi. Dia tanya ustaz, dia kata, saya ada hutang banyak ratus ribu dengan orang. Saya buat macam mana ustaz? Saya ambil duit saya jual rumah. Saya jual rumah saya, yang duit tu, ratus ribu tu masuk dalam akaun anak saya. Anak saya. Jadi anak saya nak bayarlah hutang saya yang banyak ni. Jadi saya jual rumah, duit tu masuk dalam akaun anak saya. Ustaz, anak saya kena scam. Habis semua duit. Habis. Ini betul dia cerita. Dia cerita. Waktu dia cerita, dia tak nangis sebab saya rasa dia dah dia tak malas nak fikir. Dia tanya macam mana. Saya tak ada duit dah. Saya tak ada duit. Niat dia, anak dia kena scam. Saya tak tahulah ujian yang besar pada dia. Kita pun tak kata dia teruk ke apa tak. Yang tahu ujian paling besar pada dia. Anak dia kena scam, habis tu ratus ribu. Tengok. Cara Allah. Sat je. Allah nak uji manusia tu. Jadi kita ni bila kita tahu hak, datang juga dengan tanggungjawab. Sebab orang yang ada tanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab, Allah akan bagi keberkatan pada dia. Pada harta. Pada Allah akan bagi. Allah akan baginya. InsyaAllah. Kita pun jangan risau tentang rezeki ni. Kadang bila masuk, bak sifat kita semualah, termasuk saya, Allah SWT sebut, wa ta'kuluna turasa aklan lama. Mereka ini, hak yang ada nafsu yang tak baik ini, mereka makan harta turas, harta pusaka, aklan lama, dengan tamak haluba makan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka ini mencintai harta dengan melampau. Hubban jamma. Cinta yang melampau. Ni harta. Kita takutlah mari ke kita. Jadi bila ujian ni, kita dapat hak, kita juga laksanakan tanggungjawab. Wallahu a'lam. Ada. Panjang lagi. Sila. Nanti kalau tak bagi nanti rajuk pula kan. Ketua ia apa? Tanah tu. Contohlah kalau maknya pergilah ataupun isteri kita sebutkan seorang perempuan ni mati meninggal dunia, tinggalkan seorang suami, mak ayah dan juga anak-anak contohnya kan. Jadi bila dia mati, soalannya siapa akan mengetuai ataupun jadi pentadbir harta lah. Hak inilah kita sebut sebagai ahli-ahli warisnya adalah orang yang paling awal berkelayakan untuk menjadi pentadbir harta. Siapa dia? Atas ahli-ahli waris lah bincang. Itu je jawapan dia. Melainkan semasa hidup saya buat agreement dengan syarikat amanah, saya nyatakan si fulan ini adalah pentadbir harta saya. Boleh tak? Boleh. Siapa dia yang berkelayakan? Syarikat amanah. Syarikat amanah yang paling sesuai dan berkelayakan. Kerana mereka ni tak mati. Tak mati. Kalau cerita Piramli tu, dia bagi Sulaiman Aklaken ke? Lagi Sulaiman Aklaken. Jadi ayahnya Ismet Ulam Raja dah mati. Masuk dalam mimpi. Khabar ke Abdul Wahid ni. Jadi khabar ke dia, kamu jumpa Sulaiman Aklaken, lawyer.
Dia tahu reta aku dekat apa? Afghanistan, Gohegostan, ujung-ujungnya setan. Contohlah kan. Jadi dia pun pergi. Nasib lawyer tu hidup. Betul tak? Kalau lawyer tu mati, lebuh juga. Jadi hak ni kita nak kena faham juga. Jadi ada dua kaedah lah. Pertama, kalau kita mati, kita tak sempat lantik pentadbir, maka ahli-ahli waris tu adalah pentadbir yang akan mengurus harta kita. Siapa lagi? Kita tak tahu sebab kita dah mati. Di kalangan mereka lah bincang. Di kalangan mereka. Biasanya kita bagi orang yang cergas. Tak bagilah pada mak ayah kita umur 60, 70, tak larat. Nak naik turun, tak larat. Bagi ke suami ataupun anak sulung yang larat, pergi naik turun ni. Ataupun kita tak nak pergi gitu, kita takut nanti berbalah demo. Semasa kita hidup, kita lantik turun pentadbir. Boleh tak? Boleh. Wallahu a'lam. Wow. Piramli kata wow. Belanja kawan dulu. Pertama belanja kawan dulu. Okey. Yang lain ada lagi soalan? Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita dan memahamkan kita terhadap ilmu yang penting dan besar ini insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'alina ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyis siddiqin wa syuhada'i was salihin. وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم